اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 66. Muka surat 66, petok yang kedua daripada bawah. Muka surat 66, petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa izalatu qazirin tahirin. Wa izalatu qazirin tahirin kamaniyin wa makhatin wa najisin kamaziyin wa in kafa lahuma ghaslatun wahidah. Terjemahan dia ditulis nombor 2. Nombor 2, membuang kotoran yang suci, kotor yang suci. Mana contoh kotoran yang suci? Semisal, mana misal contoh mani. Mani kotoran tapi hukumnya suci, tidak najis. Dan lendir hidung, makhatin tu hinguh. Lendir hidung terjemahan dia. Kita panggil hinguh lah. Ada orang Terengganu lendir hidung. Ada? Ada. Hebat orang Terengganu. Tak ada pernah dengar tau. Sini kalau kita baca sendiri ni, semisal mani dan lendir hidung. Boleh mikir tak apa lendir hidung tau. Hinguh. Itu kotoran. Tapi suci, bukan najis. Dan kotoran yang najis. Membuang kotoran yang suci dan kotoran yang najis. Mana kotoran yang najis? Seperti mazi. Mazi adalah kotoran yang najis. Wadi contohnya. Wadi pun kotoran yang najis. Mazi ini air yang keluar ketika bangkit syahwat. Wadi ni air yang keluar biasanya ketika kita melakukan kerja yang berat-berat. Tu air wazi, air wadi. Dan menyingkirkan hadas dapat terjadi sekalipun dengan satu basahan. Terjemahan itu payah sikit tu. Dan menyingkirkan hadas dapat terjadi sekalipun dengan satu basahan. Diterjemuh daripada orang Arab, wa in kafa lahuma ghaslatun wahidah. Dan jika memada bagi keduanya oleh basuh yang satu.
Memada dengan mana apa ni? Memada bagi mengangkat hadas besar dan memada bagi membersihkan daripada kotoran yang najis. Ni kita akan sama balik pembicaraan ni. Ayat pendek je tapi kena ambil faham molek lah. Ayat dia pendek je. Jadi yang kedua ni membuang, wa izalatu makna menghilangkan kotoran yang suci dan kotoran yang najis. Dia antara satunya kotor, satunya najis, satunya bersih, satunya suci. Itu dia panggil umum khusus, dia panggil. Ada umum khusus. Umum khusus. Umum bahasa Arab. Umum khusus bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu kita dah tu. Umum maknanya meratai. Khusus maknanya tertentu. Bukan begitu? Umum meratai, khusus ni tertentu. Jadi antara kotor dengan najis, dia umum khusus. Kotoran ni, hak kotor, hak cemar ni, najis, dia ada hak najis dan ada hak tak najis. Dia umum. Tapi kotor walaupun tak najis. Contoh hak kita ni mani. Mani tak najis, mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi mani najis. Mazhab Syafi'i mani tidak najis. Sebab apa? Sebab asal kejadian manusia daripada air mani. Kemudian Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Ahsanut takwim, sebaik-baik kejadian manusia ni. Kalaulah manusia ni sebaik-baik kejadian yang Allah jadikan air mani, tiba-tiba air mani najis, di mana hak kata manusia ni sebaik-baik kejadian? Jadi mazhab Syafi'i air mani tidak najis, tapi kotor sunat basuh. Mazhab Hanafi air mani najis, mazhab Maliki air mani najis, wajib kena basuh. Cuma mazhab Hanafi ni air mani apabila kering tak panggil najis dah. Khutih-khutih buang dah apa dah. Tu mazhab Hanafi pula. Mazhab Syafi'i air mani yang cair, air mani yang kering, kotor tapi tidak najis. Jadi kotor ni umum. Hak najis pun kotor, hak tak najis pun panggil kotor lah, umum. Jadi umum macam mana? Macam mazi. Hak lebih jelasnya hingu. Hingu memang kita kata kotor, tapi najis ke tidak? Tidak najis. Sebaliknya air kencing kotor serta najis. Dia gitu. Jadi kotor ni umum. Hak najis pun panggil kotor, hak tak najis pun panggil kotor. Adapun najis ni khas. Pandai ni. Itu beza dia lah. Najis ni tertentu je. Kalau kencing najis lah, wajib kena basuh. Adapun kalau air mani walaupun keluar tempat yang sama, tak najis, kotor je, sunat basuh. Sama juga dengan bersih dan suci. Maknanya bersih daripada kotoran. Kita kena bersihkan tubuh kita daripada kotoran. Nak semayang daki-daki tu kena pergi mandi dulu, biar kita bersihkan tubuh kita daripada kotoran. Tapi daki di tubuh kita tidak najis pun, masih lagi dipanggil hukum suci. Suci apa? Berdaki, busuk bau dia. Suci dengan bau tidak najis, tetapi kotor, tidak bersih, seumpama tu busuk. Tapi kotoran ni, hak tak bersih ni, tapi masih lagi hukumnya suci, sah semayang. Cuma sunat kita nak semayang, bersihkan tubuh kita daripada kotoran. Syarat untuk sah semayang, sucikan najis
daripada tubuh kita. Itu dia satunya, bersih daripada kotoran dan juga suci daripada najis. Ada ni. Jadi hak bersih pastilah suci, hak suci tidak semestinya bersih. Orang mandi comel dah tu, dia bersih serta suci. Jadi apabila sebut kata bersih pasti sebut kata suci pasti bersih. Sebut kata bersih belum pasti lagi suci. Susah. Dah. Pening jadi dah. Sebut kata bersih pasti suci. Sebut kata suci tidak semestinya bersih. Tubuh dia suci daripada najis, tapi tidak bersih daripada kotoran daki yang busuk. Tapi suci ke tak? Suci tidak semestinya bersih. Tapi kalau bersih mandi kilat comel dia ni pasti suci. Kalau dia mandi kilat dah tubuh dia tapi najisnya tak hilang. Contoh, dia mandi berkilat dah tubuh dianya, tapi dia kena najis mughallazah, dia tak basuh dengan air tanah di tempat najis mughallazah, walaupun dia mandi bersih kilat pun, dia mandi air sungai tu kena tubuh dia berpuluh beratus kali air sungai ni lalu kat tubuh dia ni, tapi dia tidak menggunakan air tanah, maka di tubuh kita yang kena najis, di tubuh tak dia kena najis mughallazah kekal najis. Bersih ke tak? Bersih apa najis? Dia najis mughallazah, dia tidak basuh air tanah, kekal najis, tidak suci dan tidak bersih. Takkan benda najis dia panggil bersih. Tapi kalau panggil bersih saja mesti suci. Panggil suci saja tidak semestinya bersih. Jadi bersih ni lebih umum, suci ni khas, suci daripada najis. Bersih ni termasuk bersih daripada kotoran, termasuk suci dan najis, dia panggil bersih. Bersihlah bila suci dan najis, bersihlah kita. Ada ni. Tapi terkadang hanya bersih daripada kotoran, tapi tidak suci daripada najis. Jadi dia dipanggil umum khusus itu. Satunya bersih, satunya suci. Sini bicara bab kotoran. Kotoran ni hak najis pun kotoran, hak tak najis pun kotoran. Hingu tak najis, kotor. Mazi najis serta kotor. Hingu kotor tapi suci. Lepas tu kalau hingu ni tidak najis, hanya kotor, boleh tak? Ni hak jenis hak ngotor tu. Ngotor budak-budak dia tu inguh dia tu. Tu haram. Tak najis sekalipun kita tak boleh makan benda kotoran walaupun tak najis. Hak budak tu lah, hak budak nang kita kok dia pakai jilat inguh dia. Contoh ni budak. Kalau kita orang tua tak ada buat gitu. Tapi tak berdosa sebab tak najis. Najis baru berdosa kita makan. Tak, kotoran pun dosa juga, bukan kata najis. Najis sama telur. Tapi hinguh hanya kotor tetapi suci. Mazi kotor serta najis. Itu dia gitu. Jadi di antara sunat, ni perkara disunatkan ketika mandi wajib dan perkara yang disunatkan ketika mandi sunat. Mandi sunat contohnya mandi pagi Jumaat, mandi hari raya, itu mandi sunat. Jadi perkara yang disunatkan ni ketika mandi wajib, mengangkat adab besar, perkara ni disunatkan. Ketika mandi sunat, perkara ni pun disunatkan juga. Sama je lah. Kalau kita bicara sunat dalam sembahyang, begitu juga. Sunat hai'ah dalam sembahyang, sembahyang fardu pun dia sunat hai'ah juga. Sembahyang sunat, dia sunat hai'ah juga. Ke macam mana? Kan kita kan masa sembahyang, sunat hai'ah mengangkat tangan. Sunat hai'ah letak tangan di dada.
Sunat hai'ah membaca doa iftitah. Sama ada semai fardu pun ianya sunat. Sama ada semai sunat pun ianya sunat. Sama juga. Perkara sunat akan ketika mandi ni tak okey lah. Mandi wajib ke, mandi sunat ke, sunat lah dianya. Sama dengan perkara sunat ketika semayang. Semai fardu ke, semai sunat ke, perkara tu sunat. Ada ni. Sunat aba'ah ada pada sembahyang fardu. Sunat aba'ah ada pada sembahyang sunat. Sunat aba'ah hak ada pada sembahyang fardunya mana? Maklumlah, kunut subuh, tasyahud awal. Itu sunat aba'ah ketika sembahyang fardu. Lepas tu sunat aba'ah ketika sembahyang sunat adalah juga membaca kunut malam yang ke-16 semai sunat witir bulan Ramadan. Sunat aba'ah juga tu. Sebagaimana orang terlupa kunut subuh, sunat juz sahwi, orang yang terlupa baca kunut witir bermula malam yang ke-16, malam ke-16 dah tak ingat nak baca kunut sunat sujud sahwi. Maknanya bukan semai fardu saja ada sunat aba'ah. Semai sunat pun ada sunat aba'ah. Semai sunat witir malam yang ke-16 bulan Ramadan. Baca kunut adalah sunat aba'ah. Jadi sekarang ni nak bicara perkara yang disunatkan ketika mandi wajib dan juga ketika mandi sunat. Yang pertama dahulu disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau sebelum mandi wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kena niat zikir, jangan niat Al-Quran. Sebab orang yang mandi wajib dia berhadap besar. Dan kita maklum di antara perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadap besar adalah membaca Al-Quran biqasdihi, dengan qasad Al-Quran. Kita bicara dahulu. Wa qira'atu Qur'anin biqasdihi. Di muka surat 60 terdahulu. Haram atas orang yang berjunub membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran, walau ba'da ayatin, walaupun setengah ayat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat, bukan setengah ayat pun. Jadi orang yang berhadap besar kita maklum haram membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran. Jadi orang yang mandi wajib dia kadang-kadang berhadap besar disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat zikir ataupun tidak niat apa-apa. Jangan niat, jangan qasad membaca Al-Quran. Jangan qasad membaca Al-Quran sama serta membaca zikir pun sama. Masih lagi dihukumkan haram. Jangan lupalah hak bicara hak berkaitan dengan orang yang berhadap besar haram membaca Al-Quran. Yang pertama dengan qasad Al-Quran, yang kedua masih lagi haram qasad Al-Quran serta qasad zikir. Apa zikirnya? Bacaan yang disunatkan sebelum daripada mandi wajib. Itu zikir orang panggil ni. Bacaan yang disunatkan sebelum mandi wajib. Jadi dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, di qasad membaca Al-Quran dan di qasad zikir. Masih lagi dihukumkan haram. Dia qasad zikir semata-mata, jangan qasad Al-Quran. Ataupun dia tidak qasad apa-apa. Yang biasa saya datangkan contoh, orang haid, orang nipah. Dia nak makan nasi, nak minum air, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang haid, orang nipah haram membaca Al-Quran. Sekarang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat Al-Quran, bukan setengah ayat. Jadi macam mana orang haid membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, sebelum minum? Dia baca Bismillah, tak ada qasad zikir Quran. Qasad zikir tak ingat juga. Qasad apa? Tak qasad apa-apa. Tak apa dah. Yang qasad Quran je. Ada tu? Yang qasad membaca Al-Quran.
yang kamu baca bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, sebelum minum, dalam keadaan haid dan nifas, berhadap besar, haram baca Quran, baca gitu je. Qasar Quran tak sama sekali, sebab kalau qasar Quran haram. Dah kamu qasar zikir, apa zikir? Zikir dengan makna bacaan yang disunatkan sebelum makan dan minum. Qasar zikir ke tak? Tak qasar juga. Lepas tu dia baca gitu je. Apa? Dia keluar mulut gitu. Pesen kan? Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Niat Quran tak sama sekali. Niat zikir pun tak juga. Tak apa dah. Kalau niat zikir pun tak apa. Hak haram niat Al-Quran, qasar Al-Quran. Dan masih lagi dihukumkan haram jikalau qasar Al-Quran serta qasar zikir. Masih lagi haram. Tak perasan tau. Memang dia wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Orang haid nifas tadi di mana wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang haid orang nifas ni dia mana wajib sekali je di hujung tu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Hak saya buat contoh tadi makan minum tu tiap-tiap hari. Haid dia lama mana, nifas dia lama mana. Dia makan minum bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Oh banyak. Orang haid orang nifas membaca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika permulaan mana wajib tu sekali je. Ya tu sekali je. Ni hak orang haid orang nifas baca bismillah hak makan minum tu. Tanya orang perempuan, kamu baca bismillahirrahmanirrahim tu? Tahu tak bismillah tu ayat Al-Quran? Tahu. Orang haid nifas tahu sangat-sangatlah haram baca Quran. Dah kamu baca bismillahirrahmanirrahim tu macam mana? Tak pandai nak jawab. Tak pandai nak jawab. Macam mana kamu boleh baca Al-Quran? Sebab kamu menyadari bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Kalau Fatihah kita itu ayat yang pertama benar bagi Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat yang kedua. Jadi semua orang maklum bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Quran. Dan semua orang maklum orang haid orang nifas haram membaca Al-Quran. Tapi orang perempuan sentiasa bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kamu membaca Al-Quran ketika kamu haid dan nifas yang kamu tahu ianya haram? Tak pandai nak jawab. Gimana? Tak saya pernah tanya ni. Masa kelas-kelas puan dululah. Puan duduk depan saya tanya. Tahu tak bismillahirrahmanirrahim ayat Quran? Tahu lah dia kata. Tahu tak orang haid nifas haram baca Quran? Memang tak boleh baca Quran. Tapi kamu baca bismillahirrahmanirrahim masa nak makan, masa nak minum. Macam mana? Lepas tu pengong tahu tidak jawab. Tahu tidak jawab. Haram jikalau qasar Al-Quran. Haram jikalau baca bismillahirrahmanirrahim tadi dengan qasar Al-Quran dan juga dengan qasar zikir. Haram lagi. Hak tak haramnya qasar zikir. Hak tak haramnya tak qasar apa-apa. Qasar Al-Quran pun tidak, qasar zikir pun tidak. Hak saja peramah apa sini itlaq dia panggil. Tak qasar apa-apa. Tu. Jadi peseng-peseng. Tak sedar sebenarnya orang kita ni. Tapi tak pernah jumpa lagi lah. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Qasar saya ni yang Al-Quran lah. Tak pernah jumpa lagi. Kau dia tahu dah haram kalau baca Al-Quran. Tapi tak sedar bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Quran. Itu hak sunat yang pertama. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian susunan ni yang kedua membuang kotoran. Yang ketiga kencing sebelum mandi. Ni kalau ikut nombor, ikut terjemahan ikut nombor. Yang keempat berkomo-komo. Yang keempat berkomo-komo. Yang kelima tu melanggengkan. Tu kita baca semula apa dia melanggeng tu. Yang keempat berkomo-komo. Lepas tu
Wastinsyakun, memasukkan air ke dalam hidung, tu sunat yang lain. Summa wudu'un, kemudian berwuduk, itu sunat yang lain sebenarnya. Jadi di sini ia letak nombor-nombor tu pula, dia sebenarnya tak susun mana ni. Sebab kita bicara sunat yang pertama tu Bismillahirrahmanirrahim ni awalahu, di permulaan mandi wajib, di permulaan mandi sunat. Kemudian yang kedua tu membersihkan kotoran sebelum daripada mandi wajib. Yang ketiga kencing tu sebelum daripada mandi wajib. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim adalah di permulaan mandi wajib. Ini tak susung ni. Kemudian di permulaan mandi wajib, niat ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita niat sebagai mandi wajib ataupun niat sebagai mandi sunat. Pada ni kita mula-mula kena air pada mana-mana juzuk di anggota tubuh kita, itulah dia permulaan mandi wajib. Maka di situlah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan di ketika itulah kita niat, saja aku mandi wajib kerana Allah, saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah, saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah. Ketika itulah, ketika mula-mula air kena di tubuh kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, serta hati kita berniat akan mandi kita, sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat. Adapun menghilangkan kotoran di tubuh ni kita buat sebelum daripada tu, termasuk kencing sebelum daripada tu. Ni jadi tak susuk. Cuma yang kita bicara sekarang, kita baca bismillah di permulaan mandi wajib, di permulaan mandi sunat. Tapi sebelum tu kita nak menghilangkan kotoran di tubuh, kita sunat juga baca bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan bismillah sebagai permulaan mandi wajib. Bismillah sebagai permulaan untuk kita menghilangkan kotoran di tubuh. Baca bismillah juga. Jadi kita akan susun baliklah hak berkaitan dengan hak sunat betul-betul ketika kita memulai mandi wajib. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita pun niat mandi wajib, kita pun niat mandi sunat, kemudian kita disunatkan bersugi. Nanti kita akan bicara tu. Kita disunatkan bersugi. Cuma dalam pembicaraan sunat mandi ni tidak dibicarakan berkaitan dengan sunat bersugi. Tidak dibicarakan. Sebagaimana kita berwuduk sunat bersugi, begitu juga kita mandi wajib, mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya, sunat bersugi. Cuma dalam kitab Fathul Mu'in ni hak berkaitan dengan sunat wuduk terdahulu. Hak berkaitan sunat wuduk terdahulu. Saya dah bawa tu. Hak pembicaraan sunat wuduk terdahulu comel dalam kitab Fathul Mu'in kita ni. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, serta membasuh pergelangan tangan, kemudian bersugi, kemudian berkomoh-komoh dan memasukkan air ke dalam hidung. Ingat tak? Hak bicara sunat ketika berwuduk. Bicara sunat ketika berwuduk. Hak dalam Fathul Mu'in ni, hak dalam kurungan tu, hak dalam kurungan, hak dalam kurungan, dalam kurungan tu Qurratu Ain. Surat berapa? Hak dalam kurungan wa sunnah tasmiyatun awwalahu. Surat apa? Hak sunat wuduk, sunat wuduk. Hak dalam kurungan. Surat apa?
Tak jumpa? Siap apa? Saya tak bawa hot terjemahan hot Rumi tu. Dia ada kurungan, hot tu Qurratu Ain. Kesemua tu dia panggil Fathul Mu'in. Pada kurungan sunat wuduk terdahulu, wa sunnah tasmiyatun awalahu, dan disunatkan bagi berwuduk membaca bismillah di permulaan wuduk. Lepas tu dalam kurungan pula, fa ghaslul kaffain, maka membasuh dua tangan, fasiwakun, maka bersugi, bikulli khasinin. Kemudian sambungan dia, famadmadatun, fastinsyakun, maka berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Tu. Didatangkan dengan pe. 37. Jadi didatangkan dengan pe. Mula-mulanya Musab 37, wasunnah tasmiyatun awalahu, sunat membaca bismillah di permulaan, faghaslu kafain, maka membasuh dua tangan, fasiwakun, maka bersugi, famadmadatun wastinsyakun, maka berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Didatangkan dengan pe, maka tu kena tertib lah. Maknanya dalam kitab Fathul Mu'in, bersugi selepas basuh pergelangan tangan sebelum daripada berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Ni hak bersugi. Ni ketika berwuduk. Ni hak pandangan Syekh Ibn Hajar, pandangan guru pada Imam Ghazali, Imamul Haramain, pandangan guru pada Imam Ibn Salah. Mana bersugi tempat duduknya selepas basuh tangan serta baca bismillah, dan sebelum daripada kita berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Begitu juga kita basuh anggota tubuh kita, kita niat sebagai mandi wajib serta kita baca bismillah. Lepas itu kita bersugi sebagai perkara disunatkan ketika kita mandi wajib, bersugi. Cuma berkomo-komo memasukkan ke dalam hidung ni tak syarat di awal mandi wajib, di penghujung pun tak apa. Tu je. Jadi hak berkomo-komo dan masuk air ke dalam hidung, dia akan bicara nanti. Itu tak syarat ketika di permulaan mandi wajib, di tengah pun tak apa, sudah pun tak apa, kita pun berkomo-komo dan masukkan air ke dalam hidung, dapat pahala sunat berkomo-komo dan masuk air ke dalam hidung, walaupun kita sudah siap dah mandi wajib, mengangkat hadap besar. Ni susunan dia lah. Ni tak apa-apa, tu sikit susunan dalam kitab Fathul Mu'in ni. Jadi hak berkaitan dengan menghilangkan kotoran, sama ada yang kotor sahaja seperti mani dan hinguh, begitu juga dengan kotoran yang najis. Kotoran najis ni seperti mazi ke mani ke mazi ke wadi ke kencing ke berok ke. Jadi disunatkan kita hilangkan sebelum mandi wajib. Hak ni lah memang kita tak sedar ni. Sebab kita mandi wajib, kita siram air, kita baca bismillah, kita niat mandi wajib siap-siap. Ketika mandi wajib itulah kita bersabung untuk menghilangkan kotoran umpama daki di tubuh kita. Maknanya kita meninggalkan satu perkara sunat. Apa perkara sunat? Menghilangkan kotoran di tubuh dengan bersabung, disunatkan buat sebelum mandi wajib. Ni ada kitab Fathul Mu'in kita ni. Sebelum mandi wajib ni, menghilangkan kotoran ni sebelum mandi wajib. Menghilangkan kotoran adalah sebelum daripada kita mandi wajib. Bukan ketika di tengah mandi wajib, sebelum. Kalau kita buat di tengah pun okey je. Memang kita mandi wajib, kita bersabung untuk menghilangkan kotoran. Tapi
hak tempat sebenarnya sebelum mandi wajib tu kita menghilangkan kotoran dahulu. Mana kalau kata berdaki apa sabun dulu siap-siap apa semua, barulah kita siram air, baca bismillah, niat mandi wajib, kemudian 3 kali rata air berhenti. Lepas tu air di tubuh kita adalah air ibadah. Sebab di tubuh kita tu air rata mandi wajib. Kali yang pertama mengangkat adab besar, kali yang kedua hak basuhan yang sunat, kali yang 3 basuhan yang sunat. Jadi di tubuh kita ni ada air ibadah mandi wajib, maka disunatkan jangan lap. Disunatkan jangan lap. Biar air ibadah tu meresap dan kering di dalam tubuh kita. Sebagaimana air wudu sunat jangan lap. Air mandi wajib sunat jangan lap. Mana air wudu sunat jangan lap? Hak kita ratakan basuhan muka 3 kali. Hak kita ratakan basuhan tangan 3 kali. Itulah air wudu. Yang kita sunat jangan lap. Jadi yang kita sunat jangan lap, air mandi wajib samalah. Hak 3 kali rata air. Kita bukan nak menghilangkan daki dah. Sebab daki hilang dah sebelum daripada kita mandi wajib. Mana ni? Tapi tak ada kau buat ni. Dia mandi wajib, niat mandi wajib, di situlah dia untuk menghilangkan kotoran. Jadi mandi wajib, hak hukumnya wajib terangkat, beres. Hak menghilangkan kotoran daki, hak sunat, beres jugalah. Boleh pahala sunat. Walaupun dia mandi wajib tu banyak, tapi sebenarnya bukan mandi wajib hak banyak. Hak banyak tu adalah untuk menghilangkan kotoran. Hak tu hak banyak. Dah kata mandi wajib segantang, mandi wajib saja bukan menghilangkan kotoran. Yang kita kalau mandi wajib bersama dengan kotoran, kalau segantang dipanggil bekok daki. Bekok daki lah jawapan dia. Kita iklim Malaysia berdaki. Iklim Mekah dia panas tidak berdaki, itu lain. Jadi kalau kita mandi wajib menggunakan air segantang, memang bekok daki lah kita pesen berdaki. Sebab itulah mandi wajib air segantang, menghilangkan daki disunatkan buat sebelum. Bersabun dulu siap-siap, bersih daripada kotoran, bersih daripada najis. Najis tak ada lah kita kata. Kalau najisnya kita istinjak tu lah. Kalau sebelum tu kita kencing dan kita berak, istinjak lah dulu. Jangan istinjak ketika mandi wajib. Tapi kalau istinjak ketika mandi wajib pun okey je. Istinjak ketika mandi wajib pun okey juga. Dia qada hajah, dia tak istinjak lagi, dia pun mandi wajib, masa itulah dia istinjak daripada hak berak kencing dia. Tak apa, sah mandi wajib, tak ada masalah. Tapi disunatkan kalau ada kotoran hilangkan sebelum mandi wajib. Kalau ada najis, berak kencing, istinjaklah sebelum daripada mandi wajib. Sunat juga. Dan memang kita istinjak daripada najis yang keluar daripada dua jalan memang kita buat sebelum mandi wajib. Tetapi menghilangkan kotoran daki tubuh kita buat di tengah mandi wajib. Jadi mandi wajib kita jadi banyak, bukan segantang. Tapi sebenarnya bukan panggil mandi wajib banyak. Mandi wajib tak banyak. Yang banyak mandi hok sama-sama untuk menghilangkan kotoran. Yang kita tak mandi wajib, kita mandi nak pergi kerja tu, kita mandi banyak tak? Banyak. Sebab apa? Sebab kita nak menghilangkan kotoran daki. Mandi tu sebenarnya yang banyak ketika kita mandi wajib. Bukan mandi wajib pun yang banyak. Sekarang kita mandi biasa untuk menghilangkan kotoran. Kita mandi biasa untuk menghilangkan kotoran sebab kita nak pergi kerja. Banyak tak kita mandi? Banyak. Hak tu yang kita buat ketika mandi wajib. Tapi sebenarnya bukan mandi wajib. Kita siram mandi wajib rata, sudah dah. Yang kita duduk siram, kita duduk sabun. Hak tu bukan mandi wajib sebenarnya. Ada ni. Itu mandi sunat untuk menghilangkan kotoran di tubuh. Tak bazir. Tak ada apa-apa, memang tak bazir sebab kita nak menghilangkan kotoran. Untuk mengangkat azab besar, tu awal-awal lagi dah. Rata satu tubuh beres dalam mandi wajib hak mengangkat azab besar. Hak kemudian tu adalah mandi yang disunatkan untuk kita menghilangkan kotoran di tubuh.
Tapi yang seeloknya menghilangkan kotoran tubuh ni kita buat sebelum daripada kita mandi wajib. Bersabun dulu siap-siap, barulah kita siram air, baca bismillah, niat mandi kerana mengangkat hadas besar. 3 kali rata air, berhenti. Air ibadah di tubuh kita, sunat jangan lap. Itu dipanggil mandi wajib segantang. Bagaimana? Hal ni lah saya pernah, lama dah ni cerita dulu, saya pernah ditanya. Tapi dia salah faham. Dia kata ada orang mengajar, disuruh mandi dulu siap-siap, bersabung dulu siap-siap, sudah je mandi, barulah niat mandi wajib. Sudah mandi, baru niat mandi wajib. Lepas tu, lepas niat mandi wajib tu tak mandi dah lah. Tak dah lah dia kata. Sudah mandi niat mandi wajib. Akan pelik tu. Mana ada sudah mandi niat mandi wajib? Dia salah faham. Orang mengajar tu suruh mandi-mandi bersabung dulu siap-siap. Okey. Barulah siram air niat mandi wajib. Bukan sudah mandi nak lap tu. Niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Ada sudah dah mandi. Yang sebenarnya orang mengajar tu kata mandi dulu siap-siap, sudah mandi, bersabung beres, hilang dah kotoran di tubuh, barulah siram air, niat mandi wajib. Betul-betulnya. Tapi dia salah faham. Dia kata ada orang ni cerita lama dululah. Dia ambil mana dah tahulah siapa mengajar. Wallah ni cerita lama, cerita dulu. Kejut kita dengar. Dia kata ada orang mengajar, mandi dulu siap-siap, sabung dulu bersih-bersih, lepas selesai mandi, barulah niat mandi wajib. Dah tu niat mandi wajib, siram air ke tak untuk mandi wajib? Tak siram dah. Nak lap ni tu alah dah dia kata. Kok mana pula? Sudah mandi pun niat mandi wajib. Dia salah pemahaman. Bukan orang ajar tu salah, dia salah pemahaman. Orang ajar tu kata mungkinlah, wallahu alam. Ini kemungkinan gitulah. Ada orang ajar tu kata mandi dulu siap-siap, bersabung dulu siap-siap, bila hilang kotoran dahulu beres, barulah siram air, niat mandi wajib. 3 kali kata air, berhenti. Sudah badan ni. Gitulah sebenarnya. Ni sudah mandi wajib, nak lap dengan tuala, niat mandi wajib. Kan pelik tu. Jadi menghilangkan kotoran di tubuh kita, sama kotoran yang najis ataupun kotoran yang tidak najis. Tapi kalau kita nak menghilangkan kotoran, terutama sekali menghilangkan najis ketika mandi wajib, okey je. Jadi dia tak ada buat ni, dia berok kencing, dia tak istinja, dia tak basuh. Dia pun siram air niat mandi wajib. Dalam mandi wajib tu barulah dia istinja. Dengan bahawa bersih halaqah dubur daripada najis, serta terangkat hadas besar di halaqah dubur. Okeylah, tak ada masalah. Boleh buat gitu. Terkadang dibimbangi orang yang masa dia qada hajah, dia istinja. Istinja bersih kilat molek dah di halaqah dubur, barulah dia turun tempat mandi, dia niat mandi wajib. Dia terlupa dah nak meratai kembali tempat istinja tadi sebab tadi bersih dan najis, kamu belum mandi wajib. Akhirnya dia berdiri sepenuhnya di halaqah dubur, tidak kena air ketika mandi wajib. Sebab dia tidak mencangkung? Sebab tadi saya beres dah tadi kamu istinja, bukan mandi wajib. Dibimbangi juga tu. Ada ni. Tadi kita mencangkung, kita pun istinja, bersih molek-molek. Kemudian kita pun berdiri, kita pun baru niat mandi wajib. Di tempat yang kita istinja tadi sudah tertutup sebab kita berdiri. Kenapa kita tidak mencangkung atas 2 kaki untuk meratakan air ketika mandi wajib? Tadi saya buat dah. Tadi kamu buat tu basuh istinja, basuh berok, bukan mandi wajib. Sekarang kamu mandi wajib. Tempat yang sama yang kamu wajib istinja, tempat yang sama juga kamu wajib ratakan air ketika mandi wajib. Sebab tu dia panggil anggota zahir. Sebab tu ada ni mungkinlah dia jadi dia tak istinja, dia qada hajah sudah, dia tarik air tu, kemudian dia mandi wajib,
Ketika mandi wajib itulah dia mencangkung atas dua kaki, dia istinja, bersih tempat istinja, serta terangkat hadap besar dengan sekali basuhan. Boleh je, tak ada apa-apa. Ada ni. Dengan sekali basuhan maksud apa? Masa istinja tu banyak kali basuh, banyak kali kita gosok, air mengalir banyak kali. Bila yang kita panggil suci, yang terakhir itu panggil suci. Ketika yang terakhir suci itulah yang mengangkat hadap besar di tempat yang sama. Dengan basuhan yang terakhir, satu basuhan menyucikan tempat istinja serta mengangkat hadap besar. Dengan satu basuhan. Tapi kita lepas tu acak kali lagi. Pucak kawan tu kita pakai. Pucak benar dah. Istinja lama, mandi wajib pun lama untuk meratakan air di halaqah dubur. Yang mana halaqah dubur ingat baik, tempat yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki dipanggil anggota zahir badan yang wajib diistinjakan dan wajib diratakan ketika kita mandi wajib. Tempat yang terbuka masa kita mencangkung atas dua kaki. Kalau kita berdiri, halaqah dubur, bulatan dubur akan tertutup. Kita mencangkung atas dua kaki, halaqah dubur akan terbuka. Yang terbuka tu dipanggil anggota zahir, yang wajib disucikan pada masa istinja dan juga wajib diratakan air ketika kita mandi wajib, sebab ianya adalah anggota zahir badan. Yang kita bicara dah dahulu, hak rukun mandi wajib. Yang kedua, meratakan air pada anggota zahir badan. Wa an yabula man anzala qabla an yaghtasila. Itu di antara perkara yang disunatkan ketika mandi wajib, jikalau mandi wajib selepas daripada keluar air mani. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.